betul ke rumah ni? Rasa betul dah warna kuning nombor 30. Jom. Jom. Tian. Hai. Hai. Okey, tunggu. Akhirnya setelah sejam perjalanan kita ke Riyadh. Inilah rumah Tian Chua. Ada anjing ni? Ya. Sana. Boleh masuk ke ni? Ini German Shepherd. Okey. Jom. Okey, mai. Wah, cantik lah rumah Tian. Ini kita pakaikan space yang sangat terhad ini untuk buatlah dalam kolam ini. Ini dah lama ke? Kolam ini dah lama. I think lebih kurang 7 tahun, 8 tahun. Dalam Ha. juga. Dalam, ya korek dalam supaya ikan dapat ruang lah. Dalam kolam ini walaupun kecil tapi dia boleh ini. Apa So, jenis dia ikan ni, Tian? ada jerawat, ada ada lampang, ada Boleh saya boleh cuma Tian, ada kita sembang ni. Ya. Mungkin boleh share sikit apa filem kegemaran ke? filem. Ya, saya dah lama tidak tengok filem filem tu satu saya minat jugalah tapi cuma sekarang jarang tengok. Tapi saya yang lebih suka ialah filem-filem yang dianggap sebagai alternatif oleh director yang independent. Macam dekat So, iFlix lah. Ada tengok. Netflix, iFlix tu sebenarnya dia agak agak komersial. Tapi Netflix ada satu yang agak bagusnya, baru-baru saja saya tengok, ialah satu kisah tentang semasa 60-an yang Chicago 5 tu. Mereka adalah sekumpulan aktivis mahasiswa yang dituduh dan difitnah dalam mahkamah. Jadi jadi Tian memang hobi memancing ke atau ada lain hobi? Saya tak ada luck bila nak memancing, tapi saya suka bela ikan lah. So ikan-ikan ini saya bela dari kecil. Ada 2 ekor kelah dalam tu. Ni dalam negara ke atau beli di luar juga? Ini semua ikan tempatan. Dalam kolam saya tidak ada koi, tidak ada Memang ikan hiasan yang lokal lain. punya Ini ikan memang ikan-ikan sungai ya. Ikan macam itu adalah kelah. Bukan kelah, itu kerai. Kelah tu di bawah tu. Tian Chua mesti minat muzik kan? Ya. Genre macam mana tu? Saya suka jazz, saya suka blues, saya suka sedikit rock, tapi yalah, taste saya 80-an. So Ikan ni Tian, orang bagi atau beli sendiri? ada yang beli, ada yang orang bagi. Tapi semua ni sebab kolam ini dan ikan ni, kalau kita nak simpan dengan ikan sehat ni, kita kena bela dari kecil supaya mereka bersesuaian dengan air. So banyak kali orang tak berjaya dalam bela ikan ini sebab kualiti air. Dan bila air tu ubah pH atau ubah suhunya secara terlalu terdesak, mereka ikan mati. Jadi saya tengok ada juga ni memang ini hiasan saja. hiasan lah ni. Ini dari sarang-sarang burung yang sudah mereka tinggalkan. Jadi Tu apa ambil. sebenarnya minat Tian Chua ni? Bela ikan? Bila sekarang ni saya cuba rekakan satu suasana yang agak
agak natural, sedikit cara kampung lah. Walaupun saya duduk di tengah bandar, bila balik ke rumah dapat relax lah, duduk depan tengok ikan, tengok depan ini macam seolah-olah saya dalam hutan. Ini cara Tianco untuk tenangkan fikiran. Ya, saya tenangkan, relax sedikit. So malam-malam saya duduk sini boleh menikmati kesunyian dalam ini, dengar ada aliran air, ada bunyi itik. John Chua minat piramid. Ya, boleh dikatakan kita selalu tengok Okey, movie. Ya. apa boleh katakan tiga perkataan mengenai piramid? So kita orang politik ni selalu ingat P.Ramlee bila dia sebut alif nun alif min nun itu sebagai satu kenyataan yang agak berani waktu itu. So saya rasa seniman-seniman hari ini tidak seberani zaman dulu. Semasa P.Ramlee, dia berani untuk menyuarakan rakyat di bawah ni, rakyat Mahain Siapa dia. lagi yang minat dan suka? Saya agak ramai lagi seniman-seniman yang mempunyai pandangan yang mempunyai sifat sosial, seperti Angela Jolie. Dia juga bukan saja sebagai seorang seniman wanita, tapi dia juga menunjukkan sense of justice dia untuk sentiasa memperjuangkan isu-isu masyarakat, isu-isu yang berkenaan dengan hak asasi dan lain-lain lagi. Tianco suka mengajar atau memberi ceramah? Itu bukan suka tak suka, itu menjadi satu tugasan yang saya terpaksa buat. Tapi sebenarnya orang tak percaya, dulu saya semasa banyak ceramah, saya setiap kali sebenarnya ada stage fright. Takut untuk berhadapan dengan orang ramai. Tapi hanya selepas beberapa minit berucap ini, macam kita tak nampak lagi lah crowd yang di depan itu. Jadi saya boleh berucap secara selesa. Kalau tidak, kat belakang Tianco saya nampak ada seni craft mungkin. Sebenarnya garden ini sebenarnya saya design sendiri. Ada yang saya buat sendiri, ada yang saya upah pekerja. Tapi design ni memang nak design seperti alam semula jadilah. Kolam ini special sedikit. Salah satu cara untuk menjayakan kolam ini tidak kotor dan jernih adalah filter. Okay. Kalau you buat filter secara komersial, dia tidak berkesan. Bagi saya pakai filter secara natural. Air sebenarnya dia masuk dari lubang ini ke sana, lepas tu pump keluar, dia masuk ke fountain sana, ada air terjun tu. Di bawah ini sebenarnya tumbuhan ini adalah sebahagian daripada natural filter. Air itu dia saya sendiri yang buat. So bila air itu dia bahan-bahan yang kotor ni akan terperangkap, dia menjadi baja bagi tumbuhan. Itulah sebab tengok pokok-pokok ini dalam air ni dia tumbuh tinggi dan air itu jernih selepas dia keluar daripada filter semula jadi ini. Ya. Ini pump, tapi di bawah itulah yang saya sebut tadi. Ini adalah filter. Ni tengok dia berlalui sini, air itu akan keluar dan dia keluar situlah. Air dia dah tukar berapa kali? tak tukar. tukar, Itulah sebab proses proses itu dia akan perangkapkan semua bahan-bahan kotor tu, dia perangkap sini. Jadi dia tak payah tukar air. Jadi rutin harian hanya bagi ikan makan je lah. Ikan makan saja. Dia akan secara self maintenance sendiri semula jadi. Dia tak ada. Ya. Dia saji
suburan pada tumbuhan ini. betul. Tumbuhan ini yang akan menjadikan, menyerapkan semua bahan, menapiskan dia lah. Kolam ni dia sambung sampai hujung ke? Tak. Kolam ini, tapi di bawah dia sambung di bawah papan tu lah. Dia di bawah. Actually dia, kalau you tengok, dia ada 2 layer. Oh. Dia satu layer tu di bawah sampai dalam. So dia bagi ruang kepada ikan untuk berehat dalam. Sebagaimana yang kita tahu, Tian Chua merupakan seorang yang hebat dalam politik, tapi ada sisi kelainan beliau hari ini. Beliau akan tunjukkan kita untuk hobi beliau mengisi masa lapang itu memasak. Hai Tian. Okey, apa khabar? Baik. Hari nak masak apa ni? Mungkin boleh berkongsi dengan kita. Okey. Saya nampak ada pisang Hari ni- dan sebagainya. Hari ini kita buat sourdough. Sourdough ni adalah sejenis roti yang dibuat melalui yeast yang secara natural. Yeast ini bukan yang kita beli package tu. Yeast ini dia simpan. Dia macam kita simpan toyo lah kan. So dia yeast ini dia adalah satu mixture untuk kita setiap hari kita simpan supaya dia tetap segar dan dia bukan gunakan cara komersial. Itulah sebab sourdough ini dia akan ada ada aroma yang berbeza daripada roti biasa, roti yang dibuat secara kilang. Mungkin Tian boleh tunjukkan ini sikit. tepung. So kita buat satu eksperimen untuk tunjukkan. Tepung ini kita kena Sukat ada dulu, kena sukat proportion lah. lah. Kita ada proportion yang betul lah. Nanti, sorry. Berapa sukatan tu? Kita ikut proportion. Kalau dia yang penting itu adalah konten air dia. Dan so biasanya sourdough ni dia lebih lembab daripada roti biasa. Roti biasa sourdough ni boleh sampai 60 hingga 70% air konten dia. Memang aktiviti hari cuti Tian masak. Okey, dia sebab bila simpan sourdough ni, dia akan bila kita tambah setiap hari, dia akan berkembang. So kita terpaksa gunakan dia supaya dia tetap segar. Okey. So ada orang yang simpan sourdough ni, dia dipanggil yang starter. Dia sampai bertahun-tahun atau berpuluh tahun. Ini sebab yeast ini dia ditarik daripada udara. Dia bukan dia akan setiap hari dia akan berkembang. So kita kena terpaksa habiskan dia lah. Yalah. So, sourdough tadi dia tak akan rosak lah kalau simpan lama banyak. Tak. Sebab dia adalah satu organisma yang hidup. Dia tidak. Dia macam apa tu? Sebenarnya dia mikrob lah. Yang ini cara Tian,
Mungkin lah kita boleh sambil-sambil masak ni sembang tentang apa aktiviti harian kegemaran kalau tak ada selain memasak ada. Memasak ini sebenarnya waktu muda-muda sebelum masuk politik tu, kita sebagai student saya masak hari-hari lah. Dan juga pernah kerja sebagai sebagai chef. Dalam restoran Punjabi, dalam restoran India. So semasa saya belajar di Australia. So itulah sebab lama lah untuk dapatkan pendapatan menampung kehidupan kita sambil belajar. Tapi saya hanya cuba hidup balik hobi ni semasa MCO. MCO duduk kat rumah, tidak mau tapau. So masak sendiri. Dan sourdough ini memang satu yang saya baca, tapi tak pernah eksperimen. Waktu MCO tu, buat keputusan kita untuk simpan satu starter untuk mulakan cubakan ini. Dan dia bukan mudah sebab ada kala gagal, ada kala tak elok, roti dia keluar tak berapa memuaskan. Macam-macam lah kita harus lalui. Itulah sebahagian daripada kita mendapatkan kemahiran satu. Sebenarnya susah tak menjadi seorang Tian Chua? Saya agak tidak susah. Apa susahnya jadi Tian Chua kan? Tapi mungkin ada persepsi atau mitos bahawa Tian Chua ni hebat, Tian Chua ni macam hero. Saya agak itu satu persepsi yang mungkin direka oleh media. Jadi bagaimana Tian Chua memulakan harinya? Awal pagi mungkin gosok gigi dulu ke? Itu pastilah, tapi agak tidak tentu ya, sebab setiap hari ni ada event yang berbeza. Ada kala pagi ada meeting, ada kala kita harus sediakan press statement. Dia berbeza. So agak setiap hari itu hektik dan agak tidak tentu. Jadi siapa yang menjadi inspirasi kepada Tian Chua? Saya agak ramai. Bagi saya, dia tidak ada single model untuk mana-mana. Ada kala saya rasa orang-orang biasa yang mungkin mereka sentiasa berdepan dengan kesulitan, tapi tidak pernah gentar dan tidak pernah mereka tidak pernah mengalah. Saya selalu anggap apa yang kedudukan saya sendiri boleh dikirakan agak bertuah kerana dapat peluang, dapat pelajaran, kita tidak sekurang-kurangnya tidak lapar, tidak itu proses apa tu? Ini kita kaukan sourdough ini dengan tepung lah. Okey. Kemudian kita akan letak sikit garam, kita letak minyak, lepas tu kita campur dengan air. Saya ambil sikit garam. Ambil garam, masukkan garam. Garam ni garam special sebab ini garam natural dari Sarawak. Ini Baru Highlands. Berapa sukatan tu? Satu sudu? Dua sudu? Actually tak ada apa-apa. Dia agak-agak saja. Kita adalah kalau ikut recipe book dia ada, kita kena ikut apa tu. Tapi kita ikut sederhana sajalah. Kita ikut suka sendiri. Tadi kan Tian Chua
ada cakap terinspirasi dengan orang golongan yang susah lah kan. Ya. Mesti banyak buat charity. Ada tak yang event charity yang tak boleh dilupakan lah mungkin? Bagi terkesan lah, paling terkesan. Saya agak macam sekarang ni waktu MCO, kita boleh lihat bagaimana yang dianggap sebagai B40. Ada ramai yang menganggap Malaysia ini adalah negara yang kira maju. Tapi tidak sangka juga ramai yang duduk dekat bandar ada kala lebih susah daripada duduk kat kampung. Mereka yang duduk di bandar miskin ini, mereka miskin bandar ini, mereka mungkin pendapatannya 2,000, 1,000 lebih. Tapi kalau ini dibandingkan dengan kehidupan di dalam kampung, ini agak susah. Ada yang duduk PPR, mereka dengan wang ini tidak mencukupi untuk menampung kehidupan biasa, tidak cukupi untuk pendidikan dan lain-lain lagi. So itulah sebab saya rasa tidak cukup suara ni untuk membela mereka-mereka yang miskin dan duduk di kawasan kota. Ya. Ada tak perkara yang masa yang kanak-kanak yang mungkin momen tu yang tak boleh dilupakan? Ada? Saya Boleh kongsi? dalam hidupan hampir 60 tahun dah sekarang ni, banyak momen-momen yang susah lupakan. Tapi banyak momen-momen pun dah banyak kali dah lupa. So saya agak ini suka saya nak jawab tu. Tapi yang penting saya rasa bila tadi kita sebut tentang hidup orang yang miskin tu, semasa saya dalam universiti ada oleh kerana kita berjuang untuk lawan kenaikan yuran universiti. So ada flatmate saya yang duduk satu rumah unit. Dia terpaksa kembali ke Malaysia sebab tidak mampu untuk menyambungkan Dari mana student itu? ini. Student dia dari mana tu? Di Australia, semasa saya belajar di Sydney. Itulah sebab bagi saya selalu fikir saya agak bertuah untuk dapat menyambung. Tapi ada yang mereka ni tidak dapat teruskan. Tapi itu bukan saja, ini ada ramai pun, peluang pun tidak ada. Ya. So itulah sebab bagi saya sentiasa harus ingatkan diri sendiri. Saya dalam kedudukan yang lebih baik. Jadi itu kenangan paling tak boleh dilupakan di zaman itu SD. yang mendorong saya untuk berjuang berhabis-habisan dalam student movement menentang kenaikan fees yuran. Ya. Kian bermula kalau sarapan pagi pilih nasi lemak atau roti canai? Dua-dua tu tak. Apa yang jadi Saya dengan breakfast saya agak simple. Ada kala minuman saja, ada kala kopi saja, and then ada kala kalau masa tersuntuk tu saya skip sajalah jadi breakfast. Pilih breakfast di rumah atau kat luar? Kalau ada appointment di luar, breakfast itu di luar lah. Biasanya saya juga menggunakan masa saya untuk meeting, breakfast meeting. Pergi meeting tapi breakfast lah. MCO ini again lah, semasa MCO semua ini tidak berlaku. Itulah sebab saya buat di rumah. Jadi apa aktiviti yang banyak dibuat di rumah? Masak, kemaskan rumah, baca buku. ada tak ikut macam trend lah yang apa air dalgona, tanam pokok lidah buaya yang tiba-tiba naik kan trend tu masa MCO? Saya ada garden saya yang saya terpaksa maintain. So itu boleh kira kerja yang agak banyak kerja jugalah sebab saya
bela ikan, bela binatang dan sentiasa adalah sebagai tanggungjawab untuk jaga mereka ni. Tian, sekarang kita dalam proses apa ni untuk ini dah mixing dough inilah. Bila dia dah siap, bila kita dah mix dengan betul-betul, kita ini cara apa tu kita buat sourdough ini. Biasanya dia tidak perlukan untuk apa tu selalu kita pakai roller untuk tapi sourdough ini tidak payah. Saya waktu kecil ni saya nak jadi saintis untuk menyelidik macam-macam lah. Saya minat dalam sains dan semasa saya pada mula saya masuk universiti, saya pilih agriculture, iaitu pertanian. Jadi saya mula dengan pelajaran saya di pertanian. So itulah sebenarnya saya minat dalam bidang pertanian. Tapi takdir ini dah ubahlah. Kita telah ke arah yang lain. Tapi saya masih minat benda seperti pertanian, benda yang agak menarik kerana kita boleh melihat bagaimana satu tumbuhan itu berkembang dan kita juga rasa pertanian ini adalah asas ekonomi negara. Okey. Selain pertanian, minat sukan bola sepak atau ada sukan sederhana lain? Satu masalah ni ialah saya jarang bersukan. Itulah sebab adalah doktor banyak kali tegur bahawa saya kurang sihat. Bukan kurang sihat lah, saya agak sihat. Tapi untuk sukan? Tak fit, bukan tak fit badan saya. Itulah sebab selalu ditegur kena buat lebih banyak sport atau exercise. Saya tidak banyak minat dalam sukan. So itulah sebab saya tak tengok Satu-satunya bola. sukan yang Saya minat. tak tengok bola, saya tak tengok badminton. Saya tengok bola sekali saja. World Cup saya tengok dari match pertama sampai hujung. Oleh kerana saya duduk dalam ISA. Waktu World Cup tu saya dalam Kemunting, so bersempatlah dengan Sari Sungib, dengan Ezam, dengan Hishamuddin, kita duduk bersama-sama tengok football. Sebut pasal dalam penjara tu, mungkin boleh berkongsi. Nak masuk lagi ke atau macam mana? Tian? Saya percaya era kita masuk penjara ini mungkin dah berhujungan. Kita dah sampai satu tahap kita tidak lagi perlu untuk berjuang dalam penjara. Saya rasa 2018 ini bila satu rejim yang begitu lama memerintah ditamatkan, kini politik ni, kuasa-kuasa politik agak seimbang. Semua grup ini tidak ada kekuatan untuk bermaharajalela. Jadi saya percaya anak-anak muda yang masuk politik sekarang tidak perlu lagi lah masuk penjara. Dan haraplah itu era yang kita akan lepas dan kita berterusan dengan cara yang berbeza. Okey. Nampaknya Tian, proses tadi dah sampai ke tahap ni. Mungkin apa di dalam ni? Mungkin dia macam ni. Tadi sudah mix. Kita tunggu 1 jam. Lepas tu dia berkembang. Ini saya siapkan sejak semalam lah. So kita tengok dia sebenarnya sudah berkembang. So semalaman lah, memang ambil masa panjang lah untuk buat ni. Masa dia overnight inilah. 20 tahun dulu, Tian Chua pernah duduk depan lori FRU kan? Boleh share tak macam mana perasaan? Saya agak waktu itu ramai yang sangat pelik bagaimana itu berlaku dan saya dianggap sebagai hero untuk ini. Bagi saya waktu itu saya tak fikir banyak, hanya semasa itu bagi saya apa yang saya lakukan adalah desakan pada waktu itu dan saya tidak rasa ramai fikir ini adalah satu
satu tindakan yang berani mati. Tapi saya tidak rasa begitu, sebab pada fikiran saya ialah polis juga manusia. Mereka ini saya tak nampak polis Malaysia ini kejam begitulah. Ya, kalau menjenguk usia sekarang sanggup tak ulangi sejarah itu 20 tahun lalu? Saya agak bukan isu sanggup atau tidak sanggup, tapi saya rasa mungkin zaman sekarang ada isu-isu baru, ada anak-anak muda baru. Memanglah mungkin itu peranan yang akan dimainkan oleh generasi yang akan datang. Tapi yang penting waktu itu simpati rakyat itu bagi yang sokong kami akan anggap betul-betul, yang tidak menyokong kita akan merasakan kita yang salah. Kalau kita menunjukkan tidak sedikit pun ada unsur kekerasan berdepan dengan kekerasan yang akan kezaliman ini, simpati rakyat adalah terhadap kami. Tian, tadi dia sebut pasal pengalaman di dalam penjara. Ya. Saya difahamkan Tian juga mendalami tafsir Al-Quran. Jadi mungkin boleh berkongsi sikit? Bagi saya, semasa penjara adalah masa yang paling baik untuk belajar, untuk membaca, untuk memahami falsafah. Bila kita di luar ini, biasanya tak ada masa untuk baca buku, baca dokumen saja nak buat keputusan. Tapi buku-buku agama ni atau semangat yang ditanam dalam itu prinsip-prinsip universal, nilai-nilai yang dibawa, paling baik diteroka semasa dalam penjara. Jadi bagi saya, penjara bukan satu kesengsaraan. Penjara beri peluang bagi saya dan ramai yang pernah masuk penjara tahu itulah masa berehat, masa untuk menyediakan perjalanan yang lebih jauh. Air manis dalam penjara. Saya rasa memang kepahitan itu adalah sedikit bila diasingkan berseorangan dan tidak tahu apa yang berlaku di luar. Tapi dalam lebih banyak kemanisan, sebab dalam penjara ini itulah masanya kita dapat mengenai kawan-kawan dan juga dia buat sendiri, kita dapat memberi inspirasi dan mencari apakah kehidupan kita, apa hala tuju hidup kita semasa dalam penjara. Di zaman era digital ni, Tian masih membaca surat khabar lagi ataupun berita online? Surat khabar kurang, sebab surat khabar sekarang ni memang kita terpaksa beli dan lain-lain lagi. Tapi saya masih banyak baca buku secara fizikal. Saya tidak berapa tidak berapa dapat menyesuaikan diri untuk baca e-book, online e-book. Tapi news ini atau biasanya dapat daripada handphone, daripada digital lah. Jadi digital ini juga membawa berita yang jauh lebih pantas daripada dulu. Sebahagian daripada perjuangan ini adalah bagaimana pantasnya kita dapat menyampaikan maklumat. So saya masih ingat semasa pada mula reformasi, digitalisation itu bukan lagi ketara sangat. Bila kita ada sesuatu berlaku, seperti polis nak tangkap orang atau kena dera oleh secara keras, yang penting tu wartawan kena dekat. So wartawan kena lari ke tempat itu untuk mengambil gambar. Ada kala tidak nampak perkara itu. Jadi sekarang ni setiap orang ada handphone. So inilah dah agak berbeza dengan zaman dulu. Handphone memang dari awal tu sangat penting, sebab pada mula saya pergi ke demonstrasi, saya punya handphone Nokia sepanjang pisang tu dalam poket pun kita simpan tu. Itulah yang memberi maklumat
semasa ditangkap, siapa kena tangkap, kita berkomunikasi melalui handphone. Tapi zaman dalam 20 tahun ini, teknologi maklumat ini telah berkembang begitu pesat sekali. So dari handphone yang besar sehingga yang kecil, yang dulu hanya boleh hantar teks dengan suara saja, sekarang sudah boleh hantar video, boleh berkomunikasi. Kan Dan tadi ada cakap pasal depan FRU tu. Apa perasaan ketika itu? Adakah takut atau gelisah atau bagaimana? Pada waktu itu saya mungkin orang tak percaya ialah waktu itu saya agak tenang. Saya macam pasrah kepada apa yang terjadi. Jadi hanya tunggu apa ribut itu melalulah. So mungkin bagi sekarang saya tidak lagi ingat kesakitan yang dilalui waktu itu. Saya hanya ingat saya tidak mau berganjak, tidak mau beralih daripada tempat itu. Saya duduk saja, biar apa-apa saja yang berlaku. Apa yang Tian Chua buat untuk macam nak rasa tenang ke, relax ke, chill daripada serabutan lah? Saya simpan air ikan di kolam saya. Saya duduk depan kolam tengok ikan merendang, itu tenang. Ada kala mungkin baca buku atau main muzik, bukan main muzik, dengar muzik. Saya tak Selepas tahu. diangkat sebagai hero, Tian, rentetan daripada peristiwa tu, Ya. apa yang menjadi inspirasi dan hero sendiri bagi Tian? Siapa hero tu? Saya kat zaman beza itu saya ada hero yang berbeza. Tapi sepanjang perjuangan saya, kita boleh lihat ramai lagi tokoh-tokoh yang berhadapan dengan jauh lebih besar cabaran mereka. Seperti Nelson Mandela, Gandhi, termasuk Aung San Suu Kyi, ramai lagi. Termasuk kalau jiran-jiran kita ada yang seperti Megawati, Gus Dur. Mereka juga dalam perjuangan ini, mereka melalui satu pengalaman yang agak mirip dengan Malaysia. Tapi bagi saya, isu dia bukan hero. Isunya apakah sikap bila berdepan dengan penindasan. Bagi saya, mereka-mereka yang jadi tokoh ini, mereka ada daya tahan, mempunyai kesabaran dan mempunyai keyakinan bahawa akhirnya keadilan ini akan mengatasi segalanya. Okey, baik. Di usia-usia begini, Tian, tak nak cari peneman hidup, pengamal sehingga? Itu bukan sesuatu yang boleh ditentukan diri sendiri. Itu adalah terpulang kepada peluang lah. Bagaimana dengan wanita zaman Tian Chua? Wanita zaman Tian Chua, maksudnya? Maksudnya apa yang ciri-ciri Tian rasalah satu wanita tu sempurna? Saya agak wanita itu tidak berbeza keupayaannya dan kemahiran dan segala-galanya. Bagi saya wanita itu adalah sama rata dengan lelaki. Jadi tidak ada bezanya. Mungkin secara biologi wanita mempunyai peranan yang sedikit berbeza dan mungkin jauh lebih besar daripada lelaki. Tapi bagi saya dari semua aspek lain tidak bezanya wanita dengan lelaki.